Contohilah para salihin di dalam amalan mereka. Tuan-tuan, umur kita tak panjang. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 hingga 70. Lebih daripada itu bonus sangat-sangat lah. Ada orang sampai 70 lebih, 80 lebih, 90 lebih pun ada. Sahabat ana, mak dia 99 tahun umur. Mata masih terang lagi, tapi uzur dah lah. 99. Subhanallah, panjangnya umur. Kan? Baik. Contohilah para salihin di dalam amalan mereka. Wahai kaumku, hendaklah kamu lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh para salafus salih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad الذي تنحل بالقدر تنفرج به القراب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مألوم لك وبعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas pimpinan Masjid Al-Falah USJ 9 atas jemputan untuk anda memenuhi ruang pada malam ini. Kita membicarakan kitab yang bertajuk Fathur Rabbani, karangan Sultan wa Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Seorang ketua wali Allah yang hatinya tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara yang dibicarakan pada hari ini ialah contohilah para salihin di dalam amalan mereka. Tuan-tuan, umur kita tak panjang. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 hingga 70. Lebih daripada itu bonus sangat-sangat lah. Ada orang sampai 70 lebih, 80 lebih, 90 lebih pun ada. Sahabat ana, mak dia 99 tahun umur. Mata masih terang lagi, tapi uzur dah lah. 99. Subhanallah, panjangnya umur. Kan? Baik. Contohilah para salihin di dalam amalan mereka. Wahai kaumku, hendaklah kamu lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh para salafus salih, supaya dia pula yakni Allah melakukan terhadap kamu seperti yang dia lakukan terhadap mereka. Tuan-tuan, orang-orang yang terdahulu, para salafus salih, hati mereka bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dinamakan orang yang arif billah, orang yang arifin, kan? Apabila menjelang saja maghrib, suka gembira dia. Kerana apa? Dia nak bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan malam. Rupa-rupanya bahagian besar daripada mereka apabila wuduk isyak itu sampai ke subuh tak batal-batal. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana mereka memang berjaga malam untuk mendirikan solat malam. Lama berjam-jam rupa-rupanya. Kerana apa? Menzahirkan syukur. Menzahirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menarik hati mereka dan diberi peluang untuk beramal soleh. Tuan-tuan, orang yang mendatangi masjid, orang pilihan Allah. Orang yang mendatangi Makkah dan Madinah, menunaikan haji dan umrah, pilihan Allah. Orang yang melakukan kebaikan amal soleh apa-apa pun, pilihan Allah, iradah daripada Allah. Maka kita tak mendabik dada, aku buat tu, aku buat ni, aku bangun malam dan sebagainya. Tak. Cuma kita tu batang tubuhnya, tetapi kehendak itu yang disuruh, yang mencetuskan itu daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita buat kejahatan pula, jangan kita kata dah Allah Ta'ala suruh jadikan aku buat, aku buatlah.
Dari sudut puasa hakikat, ya. Tetapi syariat melarang kita, sekian kamu buat dosa, sekian kamu buat pahala. Dengan sifat adil Allah, boleh Allah Ta'ala nak balas dosa tersebut dengan seksa, boleh Allah Ta'ala nak ampun. Apabila kita minta ampun, minta maaf, ambil wuduk yang sempurna, solat yang sempurna, lalu Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang kecil. Namun dosa yang besar wajib dengan taubat. Hutang ibadah dengan Allah wajib diganti. Begitu. Baik. Maka hendaklah kamu berusaha melakukan ketaatan kepadanya dan sabar dalam semua perkara itu. Tuan-tuan, kita di atas dunia, benda sabar ni ramai orang sebut. Sabar ni ada 3 tempat. Yang pertama, sabar menahan diri daripada melakukan maksiat. Kan orang tak ada ni, internet pun laju, boleh tahan. Dah lama aku tak tengok gambar sekian-sekian, video sekian-sekian. Aku nak buka, boleh tak? Sabar, tahan diri kita, sabar, jangan buat. Boleh ke? Tuan-tuan, struggle, susah kita menahan diri daripada buat maksiat ni, lebih sukar daripada kita melakukan ibadat, solat, bersedekah. Ya, sebab itu nilainya menolak, melawani maksiat itu nilainya mahal. Nilainya mahal. Apabila berjaya kita tolak, buang dan sebagainya, baru terasa sedap di dalam ibadat. Itu yang disebut oleh guru kami, Sayyidi Syekh Abdul Rahman Ja'far Al-Khalidi, Serkam, Melaka. And tarikatnya tarikat Naqsyabandi. Dia kata macam mana? Kita memang usaha nak buang maksiat ni, tetapi bagaimana langkah nak buang tu? Boleh ke kita nak buang gitu terus ke? Ataupun ada caranya? Apakah teknik supaya kita berjaya buang maksiat? Jawabnya adalah zikrullah. Zikrullah. Apa yang dia ajar zikirnya? Allah, 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 Allah. Dalam hati. Bukan kat lidah, dalam hati. Ada kaedah-kaedahnya lah. Kan? Baca pertama, duduk menghadap ke kiblat dalam keadaan berwuduk. Tutup kepala ni, tutup. Jangan hirau siapa yang ada kiri, kanan, depan, belakang, jangan hirau. Maknanya kita sama ada di rumah ataupun di dalam masjid ataupun di dalam madrasah. Kemudian menyerah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui segala kejahatan kita, kelalaian kita, ujub takbur kita, kebodohan kita, kan? Hinanya kita, mengakui itu, melantaikan diri kita sungguh-sungguh. Kemudian mengangkat Allah, memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membaca suratul Fatihah. Kemudian membaca 3 kali Qul huwallahu ahad. Lalu dihadiahkan kepada mursyid, almarhum mursyid, yang membawa jalan ini sampai sanadnya daripada para masyayikh, sampai kepada para sahabat, sampai kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mesti bersanad. Itu sebahagian daripada jalan lah, sebahagian daripada jalannya. Kemudian dirapatkan lidah itu ke langit-langit dan dirapatkan mulut, lalu disentuhkan di hati sebelah kiri. Allah, 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 Allah. Setiap hari 70,000 minimum bagi orang yang masuk kursus, masuk suluk lah namanya. Selesai daripada suluk, hanya 5,000 sebelah kiri, 1,000 sebelah kanan siang. Begitu juga malamnya, 5,000 sebelah kiri dan 1,000 di sebelah kanan. Bila melazimi itu tuan-tuan, baru dia ada macam satu pagar. Satu pagar, tembok, benteng yang kontrol kita. Nak buat maksiat rasa tawar, nak buat maksiat rasa takut, nak buat maksiat rasa gerun, nak buat maksiat rasa malu. Situ faedah dia rupa-rupanya zikrullah. Apabila kita senantiasa ingat Allah, sebut, ada tak benda lain nak masuk ruang tu? Tak ada, sebab kita sibukkan dengan mengingati Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ya, dengan mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tenang. Itulah tuan-tuan. Baik. Jadi sabar menahan diri daripada maksiat. Yang kedua, sabar menekuni amal taat. Aku semayang kat rumah aje lah.
sah juga. Kat rumah pun boleh dapat 27 juga. Malas punya pasal nak ke masjid surau, cuaca cantik tak hujan lebat pun, malas lah, malas kan. Lalu sembahyanglah dia, tiba-tiba harapkan berjemaah kat rumah, tak juga, seorang aja, rugi. Sedangkan kematian dengan kita dah semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Tiap hari ada orang mati, tiap hari kan. Sabar dalam menekuni amal taat. Yang ketiga ialah sabar dalam menghadapi musibah. Benda yang namanya kita suka, benda yang namanya kita tidak suka adalah takdir Allah. Sama ada yang muallak, yang berubah-ubah atas usaha ikhtiar manusia, begitu juga yang tetap daripada Allah namanya takdir mubram. Apa benda? Jodoh pertemuan, takdir mubram, tetap daripada Allah. Kalau itu jodoh kamu, itulah dia. Kalau bukan jodoh kamu, bukan juga. Walaupun orang minta, orang tawar diri, tetap bukan jodoh kamu, bukanlah. Itu kan? Begitu juga ajal maut, begitu juga rezeki. Namun rezeki kalau Allah Ta'ala nak ubah, Allah Ta'ala boleh ubah. Ikutlah. Semuanya dalam ketetapan mubram. Ini juga Allah Ta'ala nak ubah, Allah Ta'ala boleh ubah. Kerana iradah Allah Ta'ala, kehendak Allah, bebas secara total. Kehendak kita lemah, dhaif, hanya sedikit saja kuasa yang kita ada bersifat hadis, yang ini bersifat makhluk, bukan bersifat khalik yang mutlak, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan gaduh kalau suami kahwin kan, jangan gaduh sebab memang takdir mubram. Takdir mubram. Iya ke Ustaz? Ni sebab Facebook lah ni sebab reunion lah ni, sebab ada Facebook, adanya reunion, jumpa balik kawan taska dulu 20 tahun punya cerita, 30 tahun punya cerita, jumpa balik contohnya lah kan. Alah bercinta, dah tua bercinta lagi. Nak kata apa kan. Alah jadi kahwin juga, marah tak orang perempuan? Marah. Tak ada yang senyum, yes, dah lama aku tunggu laki aku kahwin satu lagi. Tak adanya, gila orang panggil kan. Tobat lahum memang tak jumpa lah kat Malaysia. Negara lain ramai je kan. Dia tengok asal engkau bagi suami kau seorang je bini ya. Bagi kahwin lain. Tu negara luar. Negara kita tak. 2, 3 tu tercela. Seorang tu bagus, setia, sehidup semati. Yalah tu kan. Silap besar lah. Kerana apa? Orang perempuan semakin ramai dah. Lebih kurang seorang sekarang ni nisbah 10. Seorang lelaki nisbah 10 perempuan. Tu yang tak berkahwin tu. Kan? Yang perempuan yang dah berkahwin, belum berkahwin tak kisahlah. Tetapi bilangan janda bertambah-tambah bilangan janda. Dan bilangan maksiat bertambah-tambah juga rupa-rupanya. Kerana apa tuan-tuan? Fitnah apabila munculnya wujudnya janda itu, kecenderungan untuk melakukan maksiat ada. Sebab itulah adanya sunnah kita menikahi janda supaya menjaga maruah dia dan menjaga agamanya. Bukan kerana nafsu semata-mata, tak gitu. Ya. Jadi kembali balik soal takdir itu, kalau orang salahkan Facebook, sebab itulah jadi 2, 3 tu. Habis tu zaman dulu-dulu tahun 50-an, 60-an, 70-an tak ada Facebook, elok aja tok nenek kita 2, 3, 4 isterinya tu ada Facebook ke? Tak ada. Hakikatnya ketentuan Allah, terimalah, sabarlah, taatlah. Kalau berjaya taat, seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis mafhum daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, kan, apabila seorang wanita itu telah pun menikahi seorang suami, telah dinikahi oleh seorang suami, kan, pertama dia taat pada Allah, menjaga makan dan pakainya, menjaga urusan di bilik tidurnya, menjaga maruah dirinya, hubungan baiknya dengan jiran, taat dengan sebenar-benar taat kepada suaminya, tak ada bantah barang apa yang dibuat oleh suami, benda yang betul pada hukum syarak, tak boleh bantah langsung, tak boleh tanya pun tak boleh. Sampai macam tu sekali tuan-tuan,
nak tahu kata taat tak taat ni. Sungguh, sebab dalam kitab Uqudul Lujain fi Bayan Hukuk Az-Zawjain, hak-hak antara suami isteri diceritakan. Apabila si suami ni lama dah dengan si isteri ni, baik, bertanggungjawab, mengajar hukum hakam dan sebagainya. Tiba-tiba suami kahwin lain. Habis dia padam habis segala kebaikan suami. Engkau musuh aku sekarang. Habis lah. Mana pergi ketaatan selama ni, habis lebuh. Tuan-tuan. Solat malam, hilang terus dah solat malam. Hilang solat malam. Protes dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nampak clearly. Siapa-siapa yang pernah alami tu adalah pengalamannya. Bolehlah tanya dia orang. Gitu kan? Allah. Musibah tak? Suami berkahwin tu, bagi diri orang yang merasai benda tu negatif, maka dia fikir musibah. Bagi orang yang memikirkan di dalam perkara tersebut terkandungnya hikmah yang besar. Allah Ta'ala menikahkan akan suami aku ni dengan perempuan itu supaya suami aku ini terjaga agamanya daripada zina. Nampak? Dia letak Allah nombor satu. Maka apabila dia mentaati suami, sebenarnya dia mentaati Allah. Apabila dia melawani suami, sebenarnya dia melawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh supaya mentaati suami. Sehingga kan kalau si isteri itu menjilat darah yang keluar daripada hidung si suami pun belum lagi menunaikan hak suami. Subhanallah. Jadi jangan buat relax je suami tu macam kawan. No, salah. Pada diri suami itulah seolah-olah anak kunci syurga. Kalau kita tak berkahwin, wahai wanita, tak berkahwin, anak kunci syurga tu atas redha mak ayah. Mak ayah yang soleh dan solehah. Tu kan? Redha Allah fi redha walidain. Gitu. Bila dia dah berpindah, keredaan atas si suami itu. Allahu Akbar. Jadi atas musibah banyak lagi kalau kita nisbahkan pada perkara-perkara yang lain. Tuan-tuan, Allah Ta'ala hantar musibah COVID. Ada orang yang merespon melampau-lampau, marah sana, marah sini, tak puas hati sana, tak puas hati sini, macam-macam lah. Jangankan orang biasa, ustaz pun super 2x5 je. Yang melampau-lampau marah seolah-olah macam nak letak selipar dekat tepi pipi menteri pun ada. Ana sound balik ustaz tu. Tak sebutlah nama dia. Kalau sebut, tuan-tuan tengok, tak sangka langsung lah. Tak sangka langsung. Punya marah, punya pasal. Kan? Supaya madrasah dia tak ada duit dan sebagainya. Kan? Ini ujian daripada Allah, meratai satu dunia. Sabarlah, fikirkan jalan bagaimana atasi dia tu. Buat musyawarah dan sebagainya. Ni apa perkataan yang macam ni keluar? Kalaulah menteri tu ada dekat depan aku letak selipar aku ni dekat pipi dia. Kau hajar betul. Serban besar bakul cakap macam tu. La haula wala quwata illa billah. Mana ilmu selama ni sebagai seorang ustaz, sebagai seorang yang masuk TV, senang cerita lah. Gitu kan. Tuan-tuan mesti terfikir siapa ni. Kan. Rahsia. Cukup itu sudahlah. Kan. Kawal kemarahan. Allah Ta'ala menguji kita. Dalam keadaan Allah Ta'ala tahu benda yang sebelum, benda yang semasa, benda yang selepas. Apakah kamu respon pada aku melihat bahawa kekuasaan aku sangat luas, lalu kamu tunduk, keegoan kamu melantai, menyembah aku yang maha kuasa. Aku serahkan takdir ini, ya Allah, tolong dorongkan aku jalan yang dibukakan bagaimana mengatasi masalah yang sedang membendung kami ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda diuji dengan masalah-masalah yang tertentu, dan baginda beku ni tak tahu macam mana jalan keluar, baginda solat 2 rakaat. Sebagian ulama menafsirkan solat itu solat hajat, sebahagian menafsirkan bahawa itu adalah solat istikharah, supaya Allah Ta'ala datangkan ilham, didorong supaya buat sekian-sekian dan seumpamanya. Kita buat tak, bising sana, bising sini dan sebagainya. Masya Allah, lupa. Sebab itu Syekh Abdul Qadir Jailani dia pesan, jangan jadi orang yang munafik tulen. Kita cakap pada orang, ajak orang buat ni sebagai pendakwah, sebagai dai, penceramah kat depan ni. Kan? Suruh buat ni, tapi dia sendiri tak buat. Larang orang, jangan dibuat ini, jangan buat ini. Ini munafik, ini dan sebagainya. Dia pula yang buat.
khawatir, takut yang kumpulan-kumpulan yang di depan inilah yang akan diazab di akhirat terlebih dahulu. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, sebab mata kita melihat ke depan, mata kita tak lihat ke dalam. Orang yang matanya melihat ke dalam, orang yang arif billah, orang yang hatinya gantung terus dengan Allah. Setiap takdir yang berlaku pada setiap hari, dia mengimaninya dengan sabar, dengan redha. Bahkan meminta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku tak mampu untuk tangani apa yang kau datangkan pada hari ini, pada hari semalam dan sebagainya. Ya Allah, tolong dorongkan aku jalan. Bantu aku bagaimana untuk keluar daripada masalah ini. Bukan aku lari daripada masalah, tetapi bagaimana menangani masalah ini. Gitu sebenarnya. Kan? Musibah COVID, kita tengok banyak institusi jatuh, perniagaan jatuh. Ada yang hidup peringkat permulaan tu, kan? Hidup mencanak-canak hidup dia. Orang jual face mask, bukan main lagi, harga melambung-lambung. Jual face mask, jual diffuser tu yang keluar wap tu, kan? Keluar berkabus tu. Macam-macam lah orang buat, kan? Tetapi yang lebih penting ketika musibah COVID datang, orang yang tidak beriman, beriman kepada Allah. Orang yang selama ini leka, cuai dan lalai tak solat, last dia solat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang kena COVID saat nak ditidurkan, dia minta nurse ajar saya masuk Islam. Di Kota Kinabalu, Sabah, beberapa bulan yang lepas, ketika mana sedang memuncak naik sampai 300 kematian sehari-hari itu, kan, di Kota Kinabalu, Sabah. Seorang anti lah, kan, orang tak tahu bangsa apa, Sabahan lah, Sabahan, minta supaya nurse ajar saya macam mana masuk Islam. Saya tengok orang Islam mati banyak senang, dia punya muka tenang, relax. Saya rasa Islam betul. Lain tak betul lah, tak betul. Saya mau masuk Islam, kan. Dia akan ditidurkan tu, lalu dia ajar dia bagaimana syahadah, kemudian dia ditidurkan. Wallahu alam sama ada umurnya ada ataupun tidak selepas itu tak diberitakan, kita tak tahu. Tetapi mudah-mudahan kalau dia meninggal, dia telah pun mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalamnya dapat mengucap kalimah la ilaha illallah sebelum mati, ke syurga dia. Ke syurga dia. Ramai tuan-tuan, ribuan yang meninggal dunia COVID-19 di negara kita mana yang terlantar di hospital. Sebelum ditidurkan tu, sentiasa diingatkan, mengucap dulu baru tidur. Baru ditidurkan. Yang mana yang belum lagi ditidurkan tu tapi dah mengah-mengah ya amat-amat tu pun sering diingatkan supaya mengucap. Ada yang sempat buat video dan sebagainya. Akan ada juga yang sebelum diambil oleh ambulan di rumah, bukan diambil oleh van KKM tu, ambulan yang ambil. Maknanya kes kena bawa ke hospital, bukan pusat kuarantin, bukan. Antaranya sahabat kami, Ustaz Amir Bahari, dia buat video supaya apa, anak isteri dia nanti bila rindu, kod-kod aku ni tak ada nanti, kod-kod, kan. Sebab dia bercakap tu okey lagi, nampak pernafasan dia okey lagi, tapi tetap kena ambil oleh ambulan pada malam tu. Dia buat rakaman video kita pada anak dia, mula-mula okey, macam happy saja, dia kontrol diri dia. Last kali meleleh juga, meleleh berair mata sungguh. Kami yang tengok video tu pun sama, memang meleleh lah air mata, tuan-tuan. Hati keras macam mana pun akan cair apabila mengenakan anak yang masih kecil yang bakal kita tinggalkan. Hari demi hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari tak dengar kabar berita. Lalu ada sahabat-sahabat kami hubungi hospital berkenaan, tanya apa status sahabat kami. And katanya buah pinggang dah mula rosak, paru-paru dah mula menyempit. And kadang oksigen mula menurun. Semua dah risau. 12 hari, akhir sekali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berguna tak video tu? Berguna tak wasiat-wasiat tu? Ya, sangat berguna. Berapa ramai orang yang sebelum diangkut bawa ke hospital, bawa ke pusat kuarantin, tulis wasiat siap-siap, hutang piutang dan sebagainya.
perihal menjaga keimanan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jaga tutup aurat, jaga urusan dengan manusia, jangan buat khianat, jangan buat jahat, jaga urusan dengan Allah, pelihara solat dan sebagainya. Masya Allah, rupa-rupanya dalam musibah itu ada nikmat. Bila kita ingat dengan Allah, itu namanya musibah. Itu sebenarnya apabila dilihat dengan mata hati, ada nikmat. Tetapi sebaliknya, di dalam nikmat ada musibah. Apa dia? Saat dulu sebelum datangnya COVID, berapa ramai orang yang leka, orang yang jauh. Ya. Begitu juga dulu-dulu saat kena tsunami, sebelum daripada tsunami, berapa ramai yang leka dan jauh. Berapa ramai orang yang masuk Islam mengucap syahadah di atas Masjid Baitur Rahman di Aceh ketika tsunami melanda di kota Aceh tu. Kan nampak video yang paling dahsyat sekali tragedi tu kan, berombak-ombak selut tsunami daripada tengah laut tu. Pergi ke Masjid Baitur Rahman, dia pecah pergi ke tepi turun. Orang lagi naik ke atas masjid tu, 50 orang mengucap kalimah la ilaha illallah, masuk Islam daripada kalangan Kristian. Nampak? Dalam musibah ada nikmat. Tetapi dalam nikmat ada musibah apabila kita jauh daripada Allah. Berapa ramai orang yang menjadi jutawan di Malaysia ni yang mulutnya mengarut, mulutnya merepek, sehingga dia katakan, I rasa dah sampai masanya I tengok agama lain lah. I tengok agama lain lah. Mungkin agama lain lebih baik, agama lain lebih betul daripada agama yang I anuti sekarang. Wajarnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cakap macam tu dah boleh murtad dah tu. Lari dah. Pergi mana? Australia. Kan? Australia. Tahu lari dah tu. Tapi apakah boleh lari daripada malaikat maut? Confirm tak boleh lari. Tetapi apakah ia tanda-tanda ahli neraka? Jangan kita cakap macam tu. Itu menghukum. Tak boleh. Tetapi kelakuan dia tu dicela. Anda bertanya pada guru ana, Tuan Guru Syah Abdul Rahman Jaafar Al-Khalidi, Tuan Guru, apakah benar kalau orang itu ahli syurga, tanda-tanda dia ahli syurga? Dipermudahkan dia melakukan amalan ahli syurga? Betul. Apakah benar kalau seseorang itu tanda-tanda dia ahli neraka, maka dipermudahkan dia buat kelakuan ahli neraka di dunia? Betul. Tetapi Tuan Guru tambah satu lagi, kita tak tahu realitinya akhir hayat dia bagaimana. Apakah dia kekal taat? Kalau orang tu tadi asalnya taat, di hujungnya apakah dia taat atau dia maksiat? Begitu juga orang yang kaki maksiat, apakah benar dia akan kekalkan maksiat di hujung nyawanya, ataupun tiba-tiba dia taubat? Gitu kan? Sebab itu adanya dalil-dalil, ayat-ayat, hadis-hadis menceritakan tentang dah sejengkal dah antara si fulan ni dengan syurga, tetapi saat kematian dia melakukan maksiat, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Dan sejengkal lagi si fulan ni nak dimasukkan ke dalam neraka Allah. Tiba-tiba saat sebelum kematiannya dia melakukan amalan ahli syurga, maka dia dimasukkan ke dalam syurga Allah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Jadi kita beramal ni, kita minta doa dengan Allah, Allahumma ahitna bittaqwa wal istiqamah, biar sampai ke hujung nyawa kita. Kan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Kalau boleh doa ni juga sebelum tidur baca doa sama, doa yang sama ni. Sebab kita tak tahu apakah kita bangkit semula selepas tidur. Khawatir tak bangkit dah rupa-rupanya. Dan jangan lupa syahadah sebelum tidur. Lebih-lebih lagi orang yang sedang terlantar uzur sakit, pesan dengan dia sebelum terlena syahadah, ucaplah la ilaha illallah. Begitu ya tuan-tuan. Allahu Akbar. Baik. Kemudian redha terhadap semua yang ditakdirkan buat kamu dan buat selain daripada kamu. Ada benda yang Allah Ta'ala datangkan menuntut keredaan kita. Ada benda yang Allah Ta'ala datangkan kena pada ahli keluarga kita, juga menuntut keredaan kita. Ada benda yang kita tak seronok berlaku pada ahli keluarga kita, umpama contoh.
takdir-takdir yang buruk menuntut kita supaya sabar, kan? Kehilangan pekerjaan di antaranya, sabar, kan? Bangun malam, bacalah surah Al-Waqiah, lakukanlah solat sunat duha, bukan kerana ganjarannya menjemput rezeki, faham dah benda tu, tetapi sebenarnya kerana nilai amalan itu mahal di sisi Allah. Lihat kepada pemberi rezeki, jangan dilihat kepada ganjaran yang ditawarkan, maka lihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk hati kita beramal itu tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya. Itu ya. Orang-orang yang saleh itu telah berzuhud kepada dunia. Mereka bukan tidak memiliki dunia, hartawan, jutawan bahkan sekalipun. Hingga kan para sahabat kalau infak hartanya separuh daripada ladang kurma, keseluruhan daripada ladang kurma pun ada. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq punyalah iman, dia tidak boleh ditandingi penduduk makhluk dunia. Kalau nak ditimbang dengan iman Sayyidina Abu Bakar, takkan sampai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagilah, kan, lagilah lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, berzuhud kepada dunia maksudnya ialah bukan dia tidak memiliki harta, dia ada, tetapi hatinya tidak dikawal oleh dunianya, hatinya tak dikawal oleh hartanya. Kita tengok diri masing-masing bagaimana. Apakah kerana harta maka kita lalaikan solat kita daripada berjemaah kepada hanya solat sendirian? Benda yang kita kejar, sedangkan dalam akaun kita dah banyak kosong di belakang, kan? Di belakang kita dalam akaun tu, kan, dah berjuta dah duduk dalam akaun bank kita. Tak cukup lagi, umur dah 60, kan, masih lagi chair meeting sana, chair meeting sini dan sebagainya. Tu tak salah nak chair, tapi jangan hingga ada cita-cita nak menokok tambah di dalam akaun tu tapi tak dihalakan ke mana-mana pun, hanya semata-mata suka tengok amount tu banyak dalam akaun bank. Untuk apa? Sebenarnya yang sepatutnya adalah ada tujuan. Kenapa ada banyak tu? Sebab aku nak salurkan, umpama contoh, membantu orang yang terkesan, orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang miskin, fakir, orang yang putus perbelanjaan dan sebagainya. Ramai kan tuan-tuan? Saya daripada Tenaga Nasional Berhad, Pusat Latihan TNB Ilsas. Dalam TNB dia ada buat program TRM. Saya cerita sikit lah. Tenaga Reskilling Malaysia. Tuan-tuan Google je Tenaga Reskilling Malaysia. Siapa-siapa yang kehilangan pekerjaan, tengok kelayakan masing-masing, masuk dalam tu ada link dia dan sebagainya, masukkan kita punya resume, apa kelayakan kita yang sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan. Ada beratus syarikat tengah cari pekerja baru, apply dalam tu. Iklan tengah duk cetak, tapi dalam web dah ada dah. Tapi anda minta bahagian pemasaran, printkan saiz A3, anda nak bagi ke masjid-masjid surau yang anda mengajar, termasuk yang belum anda masuk mengajar sekalipun, untuk bantu masyarakat mana yang kehilangan pekerjaan. Tu ya. Gaji, tengoklah kalau orang yang dah ada pengalaman, dia deal lah nanti dengan orang yang akan menemu duga tu. TNB tak ambil apa-apa, 1 sen pun daripada peserta ataupun kandidat yang memohon tu, dia tak ambil. Cuma dia akan hantar bakal pekerja itu yang mana telah bersetuju diambil oleh syarikat A, umpama contoh, maka dia akan mengikuti kursus 3 hari, 4 hari, 5 hari, maksimum 9 hari. Maksimum lah, tengok jenis kursus apa. Yang mana kursus itu pun telah ditanggung oleh TNB. Bukan peserta tu dia kena bayar duit, tak. Ini salah satu inisiatif untuk bantu rakyat Malaysia kita ni yang terkesan. Hanya untuk warga negara Malaysia sahaja. Betul kan? Google lah Tenaga Reskilling Malaysia, InsyaAllah. Baik. Mereka yang ni orang-orang yang soleh itu telah mengambil nasib mereka daripada dunia itu dengan penuh takwa dan wara'. Dia ambil kadar yang dia perlu. Ada pun selebih daripada itu, dia infak, dia bagi, kan? Dia bagi. Dalam masa yang sama tu, dia memikirkan juga untuk ahli warisnya kadar yang sesuai. Anda teringat seorang ustaz di utara, lupa dah nama dia. Dia menceritakan ada seorang VIP, pendapatannya 80,000 sebulan.
umur je dah hampir 70 tahun. Pendapatan bulanan 80,000 lah. Sebagai pengerusi, banyak mempengerusikan jadi ahli lembaga pengarah gitulah kan. Yang gaji tetap sebelum ni pun pencen semua ada. 80,000 tu memang bersih lah kan. Tapi dia hanya menggunakan 10,000 sahaja. Ustaz, orang lain makan ikan siakap, saya pun makan ikan siakap juga. Tapi saya tak makanlah ikan siakap viral tu kan. Orang lain makan udang galah, saya pun makan udang galah. Orang lain makan udang kecil-kecil, saya pun makan juga. Apa yang orang lain makan, saya pun makan. Jadi tak adalah saya ni nak makan gajah ke apa, ke benda-benda mahal semua-semua tu. Tak ada pun. Jadi 10,000 ni saya dengan isteri saya sudahlah. Anak-anak semua dah ada pekerjaan, semua dah ada rumah, tak ada apa yang lagi yang nak dah. Jadi saya hanya guna 10,000 ini pun lebih. 70,000 diinfakkan setiap bulan. 70,000 untuk asnaf, fakir miskin dan sebagainya. Kenapa tuan buat macam ni Datuk? Banyak ni. Tak apa Ustaz. Amalan saya masa muda dulu kurang. Mujurlah ni Allah Ta'ala gerakkan hati. Dah tua-tua ni ada kesempatan nak memberi. Saya memberilah. Untuk apa lagi saya nak duduk lama atas dunia ni? Tak lama dah Allah Ta'ala nak ambil. Kan? Macam tu perkataan dia. Subhanallah. Allahu Akbar. Baik. Tuan-tuan berbalik kepada zikir tadi yang anda pesan tadi tu. Maknanya orang kalau nak laluinya, dia pergi ambil sanad lah. Tapi tak semestinya dengan jalan tarikat, tidak semestinya. Jalan makrifah ini juga kadang-kadang datang daripada jalan yang lain. Kan? Dorongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi untuk mendapatkan satu kekuatan yang khas, maka jalan itu diambil yang di jalan tariqah. Bukan susah pun mudah. Kan? Pada siapa yang menghendaki dia, Allah Ta'ala lebih-lebih lagi mendatangi kita tu, berlari seakan sedemikian. Antara kisah-kisah yang menarik orang yang menjalaninya ni, pernah diceritakan oleh seorang pemuda yang mana dia takut dengan si ayah. Ayah dia ni seorang CEO yang mana ada syarikat-syarikat bawahnya banyak ramai pengarah. Apabila satu hari tak dapat projek, kan, syarikat besar tak dapat projek, dia kalau bentak meja ni macam nak pecah meja, nak gugur bumbung siling ni, nak gugur. Punya jerit teriak dia tu, kan, dibentak tangan dia tu, kecut perut orang semua. Anak-anak dia lagi lah kecut. Dia dah terbiasa macam tu. Si anak ni lembut. Si anak ni join majlis zikir dengan tuan guru. Minta dengan tuan guru tolong doakan bagi ayah saya. Kami dah lama hidup dengan ayah, tapi ayah baran yang amat-amat. Minta tolong doakan supaya ayah saya ini menjalani jalan ini, supaya lembut dirinya, lembut hatinya, lembut bicaranya. Itu kan. Berkat doa tuan guru, Allah Ta'ala makbulkan. Masuk dia kursus namanya suluk 3 hari ke seminggu ke 40 hari ke, ikutlah. Kan. Berubah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Chair meeting kemudiannya tu, tiba-tiba bila dia beritahu tak dapat projek, umpama contoh daripada company beberapa company tu adalah 2-3 tak ada projek, tak dapat. Kan? Tak apalah, usaha lagi, insya-Allah Allah Ta'ala izinkan untuk tawaran tender-tender yang lain pula. Bukannya tiap-tiap hari mesti rezeki kita, orang lain pun cari rezeki. Allah Ta'ala tunaikan juga kesempurnaan rezeki bagi orang lain. Bukan kita seorang. Sabarlah, usaha lagi. Oh tenang habis semua tu. Muka wajah dia pun berubah. Tengok muka dia pun seronok, tak macam dulu dah. Tu dia kan, apabila Allah Ta'ala nak tarik daripada dunia keangkuhan, dunia keaguan, maka Allah Ta'ala tarik dengan kehendak Allah. Dia boleh atur. Yang memilih tu, yang nak tu, dia ada bertitik tolak daripada diri kita. Ya Allah, aku nak berubah lebih dekat daripada Engkau. Berbanding sebelum ini, aku banyak lalai, aku banyak cuai. Aku banyak ibadat main-main. Aku merasai ketika mana aku beribadat masih lagi merasai tidak ada manisnya. Kerana aku masih lagi terpalit dengan dosa maksiat. Umpama gelas inilah tuan-tuan. Ada seketul tahi cicak. Seketul tahi cicak.
Kemudian ada seorang datang, dia tuangnya air cincau. Sedap tak air cincau? Sedap. Sejuk badan kan kalau kita minum. Warnanya hitam. Air cicak pun hitam. Kadang-kadang ada putih sikit. Kadang-kadang putih pun tak ada. Betul kan? Kita pun minumlah air cincau. Minum. Kat dasar tu ada air cicak yang melekat tadi tu. Dia dah kering lama. Gam dia. Gam uhu agaknya kot. Yang tu lah kan. Mula-mula kita rasa manis. Hujung sekali air tahi cicak tu masuk juga ke dalam tekak kita ni. Dalam rongga mulut kita ni. Tiba-tiba rasa pahit. Apa yang pahit ni? Kita pun keluarkan. Tengok-tengok tahi cicak rupa-rupanya. Pahit. Macam mana? Air cincau tadi rasa sedap ke tak sedap? Yang selama ni kita mula-mula kita rasa sedap kan? Tiba-tiba pop, ada tahi cicak terus semua sekali tak sedap. Begitulah ibadat apabila masih bercampur dengan najis maksiat. Apabila ibadat masih bercampur dengan najis maksiat. Bila last kita solat, kita mengalir air mata? Bila? Masing-masing boleh tanya diri masing-masing lah. Kan? Hati kita keras. Tetapi apabila menjalani majlis zikir itu, insya-Allah hatinya lembut. Kemudian istiqamah selepas keluar daripada madrasah. Istiqamahkan dengan zikirnya itu. Supaya hati kita sentiasa taik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak terjejas. Jaga mata, jaga panca indera, jaga lidah. Apabila Allah Ta'ala mula membaikkan itu, maka kita praktis diri kita, beralih cari kawan-kawan yang soleh lebih ramai. Kawan kita ada kawan, sahabat kita ada sahabat. Kawan adalah orang yang kita berhubungan dengan mereka kerana kerja. Kawan adalah orang yang kita berhubungan kerana apa? Dia adalah jiran. Tetapi sahabat, dia bukan semata-mata jiran. Dia bukan semata-mata rakan kerja. Dia bukan semata-mata kawan sekolah reunion. Tapi sahabat adalah orang yang memimpin kita. Yang menegur kita saat kita tersalah langkah. Yang mengajak kita saat kita lupa dan lalai dan cuai. Dia ajak kita tarik balik. Mat, jom ikut aku. Mana? Jom kita pergi kuliah. Mat, jom ikut aku. Mana? Kita pergi solat jemaah Masjid Al-Falah USJ 9. Contohnya lah. Dah lama kita tak pergi top, kawan ajak dan sebagainya. Sahabat saya teringat Razlan meninggal dunia pada Ramadan yang lepas. Kan? Dia orang yang pendapatan dia tak seberapa lah. Dia tak direzekikan dengan rezeki yang luas. Seorang driver, tapi dia ada masalah kencing manis. Jadi kejap kerja, kejap tidak, kejap kerja, tidak. Dan last sekali banyak dibantu oleh kawan-kawan lah. Begitu kan. Walaupun sedemikian, satu hari ketika mana saat dia duduk di rumah gitu dalam keadaan tak berapa nasihat tu, kan, kawan dia, sahabat lah kita panggil, kan, Lan, kau buat apa malam ni? Tak ada apa, aku kat rumah ni. Jom Lan naik kereta aku, kejap lagi aku sampai, kita pergi sembahyang tarawih. Oh, cantik ke tu? Elok ke tu? Lagi aku suka. Kan? Dia pun siap-siap, pakai baju Melayu, pakai sarung, ambil wuduk, siap, naik kereta. On the way nak ke masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dalam kereta. Husnul khatimah. Siapa yang bawa? Sahabat. Gitulah. Makna kena usahakan biar kita ada ramai sahabat. Bukan subahat, sahabat. Betul kan? Sebab tu Tuan Guru dia pesan, dia kata apa? Ramaikan yang sahabat ni, kecilkan yang kawan. Kita boleh berkawan sebab kita nak buat kerja. Kita nak berniaga, kita nak bercocok tanam, nak bertani, dan sektor perkilangan dan sebagainya, kawan ramai. Tapi kontrol, kawal, dan menjaga lidah, menjaga kelakuan panca indera kita dan lain-lain lagi. Banyaklah, kan? Menjaga, mengawal makan, mengurangi tidur supaya banyak berjaga malam, kan? Lagi menjaga pendengaran, apa yang kita dengar. Begitu juga yang lain-lainnya, ke mana kaki kita melangkah dan sebagainya. Semuanya itu apabila kita mengamalkan zikir itu, kita konsisten sentiasa. Apabila kita dah termasuk dalam jagaan itu, secara automatik tindakan-tindakan kita yang sebelum ini yang melampau, yang salah itu, dia slow down. Mula rasa takut dengan Allah, mula rasa gerun, mula rasa malu, mula rasa syukur kepada Allah, mula datang sabar.
dan banyak lagi. Gitu ya tuan-tuan. Kita ada seminit sahaja lagi. Baik. Lalu mereka memohon akhirat dengan memperbanyakkan amalan kerananya mereka telah menolak tuntutan nafsu mereka dan mentaati tuntutan Tuhan mereka. Mereka telah menasihati diri mereka terlebih dahulu sebelum Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Kemudian mereka menasihati pula diri orang lain dalam pada dia sedang berusaha untuk mengubah dirinya, dia sedang berusaha melalui proses itu, kemudian dia ajak kawan-kawan dia, rakan-rakannya, sahabat-sahabat dia. Tuan-tuan, kita dah lama datang ke Masjid Surau, betul tak? Tapi kita ajak tak orang yang dekat dengan kita, namanya anak-anak kita? Kita ajak tak orang yang sering tidur sekatil dengan kita, namanya isteri kita? Kita ajak tak namanya suami kita yang tak pernah datang? Maka ajaklah. Kerana apabila mereka beramal, kita juga mendapat pahalanya. Begitu kan? InsyaAllah. Ampun maaf, waktu isyak pernah masuk. Moga-moga ada nasihat yang baik untuk kita ambil untuk diri kita, insya-Allah. Aku laqali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din waftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. اللهم آمين.